Baik, sejujurnya saya tidak pasti mahu memulakan analisis petang ini daripada mana ataupun daripada jalan cerita yang apa, juga bagaimana ianya harus pun dimulakan. Yang pasti saya cuma meletakkan diri saya sekarang ini di tempat seorang kanak-kanak yang mana di mana kanak-kanak ini telah pun didera sehingga terbunuh. Kes berlaku di Segara Batu Pahat, Johor. Malahan, pelakunya adalah kakak kandungnya sendiri. Lalu saya meletakkan diri pula sebagai seorang kanak-kanak berusia 10 tahun seperti kes di Kuching, Sarawak. Bilelong dijual umpama barang dagangan kepada rakan tertuduh. Pelakunya, bapa kandung mangsa. Nafas turun naik apabila meletakkan diri ini di tempat mereka. Hendak meluah marah tetapi itu darah daging sendiri. Hendak mengadu sebar tetapi rumit. Nanti dituduh penyebar aib keluarga. Hakikatnya, Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi mendedahkan wanita dan kanak-kanak merupakan golongan mangsa utama, khususnya terkait sama ada mangsa jenayah seksual, kekerasan rumah tangga maupun penderaan. Hampir setiap hari akan ada sahaja kes melibatkan golongan ini dilaporkan. Dan lebih mengecewakan, si pelakunya adalah individu yang dipercayai dan bertanggungjawab untuk melindungi golongan ini sendiri. Persoalannya, adakah rumahku syurgaku kini sudah jadi rumahku nerakaku? Juga dari manakah kebincangan ini mula berakar umbi dan apakah pula jalan keluar bagi menoktahkan cerita konon ala penipu lari ini? Anda bertemankan saya Dina Shah Salim dan tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Niaya darah daging sendiri, institusi keluarga makin parah dan dua individu sudah pun bersama dengan saya untuk membincangkan lebih lanjut tentang perkara ini. Di hujung saya perkenalkan dahulu itu Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, merupakan Profesor Undang-Undang UKM dan juga Putrajaya Suhakam soal kanak-kanak yang selalu bercakap soal isu kanak-kanak ini. Terima kasih Profesor Datuk atas kehadiran hari ini. Juga di sebelahnya kembali semula bersama dengan saya Puan Suzana Ghazali, Perunding Psikologi Keluarga dan Guamam Syari'i. Saya membawa perbincangan ini ketika diberi tajuk awal itu amat berat untuk saya mulakan. Kerana dalam ulang kaji yang saya buat, saya seolah-olah tidak sanggup untuk membaca keseluruhan kes tersebut. Kerana mangsa dan juga perilakunya cukup rapat. Seperti dia sebut di awal, kita harapkan itulah merupakan pelindung mereka. Rupa-rupa pelindung itu jugalah yang menjahanamkan masa depan mereka. Maka saya nak mulakan perbincangan ini dahulu untuk saya semak dahulu kes-kes yang berlaku di negara Malaysia. Saya mulakan dahulu dengan Profesor Datuk. Kalau saya lihat soal kes penderaan di negara Malaysia, saban tahun sentiasa meningkat. Ogos 2022, 3,848 kes dilaporkan. Dan kalau saya lihat pula siapakah penyumbang kepada kes ini, angka-angka itu di sini tertulis bapa kandung, bapa tiri, bapa saudara, abang kandung. Umumnya mudah, iaitu dalam kalangan keluarga mereka sendiri. Tidak kiralah yang kandung ataupun yang tiri. Soalan awal ini saya nak ajukan kepada Profesor Datuk dahulu. Peningkatan kepada angka-angka ini, nilai kemanusiaan dalam aspek keluarga itu, bagaimana ia boleh hilang begitu saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya sebenarnya kalau kita lihat pada data ni tak adalah data asal ya. Dan memang betul kalau kita lihat di sini daripada 2019 ke 2021 dan juga hingga ke 2022, data ini 2022 tu nampak ada pengurangan. Tapi kita kena ingat betul? 2020 dan 2021 adalah masa kita PKP ya. Dan kita tahu semasa PKP anak-anak berada dengan kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang darinya dan terpaksa terkurung ya, ataupun berkurung dengan ibu bapa yang dahulunya tidak berlaku sedemikian. Kalau waktu biasa tak ada PKP, mereka pergi sekolah, mereka hanya balik mungkin berada di rumah daripada 7 petang hingga besok pagi nak pergi sekolah baliklah waktu malam, dan ibu bapa juga bekerja. Tapi masa PKP kedua-dua bapa dengan anak-anak semua berada di rumah. Dan itu antara sebab meningkatnya kadar penderaan itu yang kita dapatilah daripada perbincangan kami di Suhakam. Kita ada banyak buat webinar dan sebagainya. Dan satu lagi ialah kalau kita tengok data 2020 dan 2021 itu, yang tinggi ialah penderaan seksual dan mental ya. Sangat tinggi kerana
tak sempat nak pergi duduk dalam sebuah rumah, ya. Itu sangat tinggi dan itu membimbangkan. Kalau kita sebut tadi bahawa rumahku syurgaku, rumah tak jadi syurga lah masa PKP, dengan ruang yang sangat terhad, dan juga itulah pertama kali saya rasa ibu bapa ni berada dengan anak-anak 24 jam daripada pagi sampai malam sampai besok paginya. Ada yang masa kita mula-mula PKP tu kita tak boleh keluar, saya ingat dekat 2 minggu. Betul. Lepas tu longgar sedikit, kemudian ketua rumah boleh keluar seorang, lepas tu boleh ditemankan dan kemudian kurung balik semula, dan ini dan kemudian ini sebagai kanak-kanak kita kena ingat, ya, kanak-kanak ni dia ada hak kepada bermain, berehat, dan dalam situasi kalau ruang rumah juga kecil di mana tempat mereka berehat, dan ibu bapa pula masa itu bekerja dari rumah, dan ada gadget, kadang mak ada satu, ayah ada satu, anak tak ada gadget apa-apa. Mungkin ada satu TV yang nak digaduhkan dengan 4-5 orang kanak-kanak, ya, dia mengikut umur itu. Itu saya rasa adalah perkara yang perlu kita lihat kenapa statistik itu naik. Dan kalau kita tengok Ogos itu hingga Ogos 2022 ada 3,800 kes. So mungkin sekarang ni naiklah sedikit sampai hujung tahun, ya. Dan itu saya rasa menunjukkan sebab masa 2022 kita dah mula melonggarkan, kita dah tak ada PKP, dan anak-anak boleh pergi ke sekolah bersemuka, dan ini adalah menunjukkan bahawa mereka ada ruang, ada space untuk membuat aduan dan sebagainya. Kalau kita tengok masa PKP, anak tu nak mengadu kat siapa? Ya? Terutama kalau yang kecil, yang tak boleh bercakap, kecuali kalau ada jiran yang prihatin. Betul. Itu pun kadang-kadang jiran pun takut nak angkat telefon, nak maklumkan. Jadi dan saya juga nak sebutkan bahawa kalau kita lihat data daripada JKM dan juga daripada polis, ya, pendera utama adalah hampir 85% itu adalah ibu, bapa tiri, ya, ataupun kekasih pada ibu. Jadi yang ini saya rasa sangat membimbangkan, kerana anak-anak ini sepatutnya tempat paling selamat dia adalah di rumah. Kalau di rumah tak selamat, sekolah tak selamat, kat mana anak-anak kita? Dua tempat utama ni saja mereka ada sekarang. Jadi kita kena fikir juga, dan hari ni kalau dia kecil, baby, kita hantar ke pengasuh. Pengasuh pun tak selamat. Baru je kita dengar beberapa hari yang lalu, ya, kes di mana seorang kanak-kanak itu 4 bulan umur, baru habis mak dia baru habis pantang, baru letak kat situ, meninggal dunia kerana dicederakan oleh pengasuh. Jadi kat mana tempat selamat anak ini? Jadi itu saya rasa perlu kita ambil perhatian. Baik, kita nak melihat kepada lebih dalam lagi dalam konteks ini, kerana disebut tadi lebih kurang 85% daripada pihak polis, malahan kajian juga menunjukkan bahawa lebih daripada itu, hampir kepada 95% mereka yang menjadi pelaku kepada isu dera ini datangnya daripada ahli keluarga sendiri yang cukup rapat dan dikenali oleh bangsa tersebut. Maka saya nak bertanya tentang faktor utama perkara ini berlaku. Adakah ia disebabkan kerana sifat kenakalan kanak-kanak ini menyebabkan yang dewasa ini, sedangkan ibu bapa pun tak boleh nak mengawalnya, ataupun disebabkan kerana faktor sosial kehidupan ibu bapa mereka sendiri yang tertekan menyebabkan anak itulah mangsa paling dekat untuk mereka melepaskan segala-galanya? Bagaimana pandangan Puan Zana? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dia kalau ikutkan sebenarnya, okey, kalau contoh kata kita nak letakkan faktor ekonomi itu sebagai faktor yang utama, okey, saya tak bersetuju jugalah. Sebab kalau ikutkan pun keadaan berlakunya kes-kes dera macam yang Paul dah sebut tadi, kan, okey. Contoh kata kalau kata berlaku dalam rumah, okey, biasanya macam yang Prof sebut tadi, dalam PKP anak itu berada bersama dengan mak ayah dia, boleh dikatakan hampir 24 jam. Berbanding dengan sebelum-sebelum ni ataupun sekarang ini, okey, ada banyak masa terluang, dan dalam masa yang sama bukan setakat anak tu masa terluang. Ada masa yang orang kata untuk time dia sendiri dengan orang lain, tapi mak ayah pun ada me time dia sendiri. Jadi bila keadaan terperuk, dalam keadaan yang sekarang ni pun kalau contoh tak terperuk pun kita dah keluar pun, okey. Bila mak ayah tu merasakan yang anak-anak adalah beban, maka ketika itu dia akan lupa tanggungjawab dia yang sebenar. Sebab dalam dunia hari ni, minta maaf kena sebut, okey, bukan semua anak-anak itu dialu-alukan dalam keluarga.
Okey. Biasa sangat saya dengar, ini anak accident Kak Su, ni anak accident Kak Su. Kan Prof? Kesian kalau Macam anak mana lah dengar. boleh accident. Kan kesian anak. Sebab kalau ikutkan kita, untuk ibu bapa yang berkahwin, anak itu adalah satu anugerah. Ya, betul. Tapi dalam keadaan hari ini Dini, terlalu ramai juga sebenarnya yang saya dah jumpa. Even awal tahun ni saya dapat satu kes, Kak Su, saya ada 4 orang anak, saya dah tak nak jadi mak dekat anak-anak ni. Allahu Akbar. Saya dengar Prof, sedih. Dia tanya dia kenapa? Saya penat sangat-sangat sebab anak-anak tak dengar cakap. Anak bawah umur 10 tahun. 4 orang bawah 10 tahun. Macam yang Prof sebut tadi, anak-anak ada masa dia bermain. Jadi kalau ketika ibu bapa tak sedar yang dia ada tanggungjawab yang besar untuk jaga anak-anak, dia pentingkan diri dia, terutama contoh katakanlah kalau macam tadi kes bapa kan, bapa kiri ke bapa kandung ke ataupun boyfriend mak sendiri ke, dia rasa macam anak tu bising contoh. Ada kes dia ni, aku nak rehat, masa ni aku nak rehat lah kau bising. Budak tu dah kat rumah dia lah, nak bising kat mana lagi pun. Kan takkanlah dia nak keluar, nak bising ke orang lain, ke orang lain marah pula. Jadi bila hilang rasa tanggungjawab yang sepatutnya ada dalam diri ibu atau bapa tersebut, dia akan rasa anak tu beban. Jadi bila dia rasa anak tu beban, dia takkan ada rasa ragu-ragu untuk memusnahkan beban tersebut. Baik, bebanan ini saya nak pergi lebih jauh lagi dengan kes yang berlaku yang di awal tadi saya cuba meletakkan diri saya sebagaimana apa yang berlaku terhadap individu di Senggerang Batu Pahat Johor. Saya nak tanyakan perkara ini kepada Profesor Datuk. Dalam kes tersebut, ibu dan bapanya tidak ada kerana ada kesalahan lain yang terpaksa untuk diasingkan. Maka anak kecil ini dijaga pula, penjaga paling terdekat oleh ahli keluarganya, adik-beradiknya sendiri. Dalam konteks undang-undang dan juga pengurusan SOP-nya, adakah boleh untuk kita memberikan kepada individu yang seperti ahli keluarga tersebut semata-mata untuk menjaga seorang anak yang cukup kecil lagi, baru berusia 4 tahun. Dan tanggungjawab itu diberikan pula kepada seorang individu yang saya kira kakak, adik-beradik yang bawah umur lagi. Adakah perkara ini sebenarnya telah dilatari oleh undang-undang ataupun sebenarnya berlaku keadaan terlepas pandang? Dia sebenarnya begini, kalau mengikut undang-undang dibawa akta kanak-kanak, ya, apabila seorang kanak-kanak itu ada laporan bahawa anak itu didera, ya, ataupun ibu bapanya dikenakan tindakan undang. Saya biasa pergi melawat penjara wanita di Kajang. Ramai wanita ada dalam tu, dan apabila ibu dan bapanya berada dalam penjara bagi berbagai kesalahan, anak biasanya diambil dan diletakkan di rumah kebajikan kalau tak ada orang lain yang boleh menjaga. Dan tentunya Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia sebenarnya ada prioriti lah, dia ada keutamaannya. Betul. Dia akan tengok siapa boleh jaga anak ni, dan dia membuat menanyakan anak ni ada nenek ke, ada mak saudara ke, dan sebagainya. Itu memang perkara biasa mereka lihat. Sebab konsep kita di Malaysia ni ialah family based care. Kita nak anak itu merasa kehidupan keluarga. Kita nak dia duduk dengan kaum kerabatnya. Tetapi dalam masa yang sama, bagi saya mungkin ada isu terlepas pandang, ya. Kerana bagi saya, kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai pegawai pelindung, dia menjadi pegawai pelindung dalam isu kanak-kanak yang ibu bapanya berada di tempat lain, ibu bapa tak ada, tak jumpa, ibu bapa tu hilang, dia tinggalkan anak-anak 10 orang kat rumah, kan. Jadi yang itu perlulah dia tengok dulu. Kalau dia nak beri pun kepada ibu bapa, nenek, ya, kepada anak-anak, kepada bapa saudara ke, kepada adik-beradik kanak-kanak tersebut, dia mestilah melihat kepada latar belakang mereka itu. Kita nak hantar anak rumah pengasuh pun kita diminta memeriksa dahulu. Satu, pengasuh ada lesen ke tidak, itu perkara sangat penting. Yang kedua, siapa yang duduk sekali dengan pengasuh tu, anak lakinya di mana dan sebagainya. Jadi bagi saya memang sepatutnya perkara itu dilihat. Dalam kes yang di Johor ini, saya difahamkan kakak tu berumur 19 tahun. Dia bukan kanak-kanak dah dewasa. Dah dewasa, tetapi dalam usia itu dia menjaga 10 lagi bawah. Dia sebab adik-beradik 11 orang. Betul. Dia yang sulung, ada 10 yang dia kena jaga, termasuk yang 4 tahun ini. Jadi di situlah kalau kita nak tengok dia seanak yang baru, dewasa, masih muda. Kalau ibu yang dah umur 30 tahun pun hilang sabarnya menjaga anak seramai itu, dan macam yang Puan Zana sebut, macam mana dia kata saya dah penat jaga 4 orang, itu dia kata dia dah penat. Tapi itulah yang saya nak sebut di sini. Saya tak tahu di mana silapnya kita. Kita melahirkan generasi yang
kering hati. Kering hati ni dia dah tak ada dah rasa kasih sayang. Kalau kita ingat ni, kalau kita lah sebagai perempuan, saya lah melahirkan anak, ya Allah sakitnya lah salin tu. Orang jentik anak saya pun saya kecil hati. Mak saya marah ke suami saya marah anak pun saya kecil hati kan. Jadi apatah lagi saya takkan tergamak untuk cederakan anak itu. Jadi bila ibu sendiri, ibu yang melahirkan anak, dan bapa itu kalau dia tak pergi masuk menengok bini dia bersalin masa melahirkan anak tu, dia sepatutnya tahu betapa susahnya nak lahirkan zuriat ini. Dan di situlah kenapa tak ada rasa kasih sayang tu, kenapa rasa bila penderaannya pula sangatlah bagi saya di luar kemanusiaan. Betul. Jadi itu saya rasa perkara yang kita perlu lihat, di mana silapnya kita mempunyai generasi yang sedemikian. Di mana silapnya itu nanti kita nak nilai secara lebih mendalam lagi, kerana saya nak menyentuh pula bagaimana di mana silapnya bukan semata-mata dalam keluarga tetapi masyarakat di sekitarnya dalam kes yang sama juga. Jadi saya akan bawakan perbincangan semuanya dalam analisis. Baik, di manakah silapnya itu perkataan terakhir yang telah pun disebut oleh Profesor Datuk tadi berkaitan soal ini sehingga kan hati itu kering sangat. Dan saya nak minta supaya Puan Suzana respon terhadap di manakah silapnya, kerana di manakah silapnya itu satu peringkat, di peringkat ahli keluarga sampai sanggup buat begitu. Satu lagi perkara soal masyarakat di sekeliling, kerana satu reaksi penduduk di Kampung Seri Pantai Senggerang Batu Pahat dalam kes yang sama ditanya oleh pengamal media, adakah mereka tahu? Jawapan mereka ini saya sebut, kami tak tahu adanya kes penderaan budak itu sehingga keluar di akhbar. Sedangkan penderaan berlaku dalam tempoh bukan satu hari, bukan 2 hari, tetapi adalah satu keadaan berpanjangan berlaku. Kalau di barat, kalau dengan bunyi bising sekalipun sikit saja sudah ada panggilan telefon jiran buat. Polis sampai depan rumah. Di Malaysia adakah amalan itu aneh untuk kita lakukan? Baik. Di mana silap? Kalau macam yang Prof sebut tadi, saya sebenarnya pun memang tertanya-tanya jugalah sebenarnya kenapa ada hati yang terlalu kering, untuk mereka yang terlibat dalam isu penderaan ni. Cuma yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, kepada anak saya juga, sebab saya ada anak besar dan ada anak kecil kan, Kalau contoh kata bergaduh adik-beradik, jangan mulakan naik tangan. Even kalau cubit pun jangan langsung, sebab bila dah mula sikit tu dia akan biasa dan jadi besar. Jadinya untuk anak yang mendera adik dia tadi, satu perkara, mungkin dia dah hadapi tekanan yang amat sangat. Dengan umur 19 tahun, Prof, kalau saya 19 tahun dulu, Prof, saya rasa saya nak main lagi. Belum lagi bersedia, anak saya sekarang 20 tahun, yang sulung, pun belum bersedia untuk ada satu tanggungjawab yang besar kepada anak-anak yang kecil-kecil. Itu poinnya. Jadi mungkin dia hadapi tekanan yang besar, mau tak mau dia kena terima. Tapi bila dia kena terima tu, mungkin dia akan rasa kenapa aku yang kena bertanggung beban ni, dan kena tengok balik sebelum tu. Berkemungkinan hubungan dia sendiri dengan adik-beradik pun tak rapat. Mungkin sebagai kakak sulung, asyik-asyik dia yang kena. Dia nak kena buat kerja, dia nak kena urus adik. Jadi dia mungkin tak diberikan perhatian oleh mak ayah. Jadi bila dia sendiri hilang kasih sayang, kurang kasih sayang, dia nak beri kasih sayang dekat adik-beradik sendiri tu mungkin jadi payah. Dia tak ada rasa nak bagi sebab dia sendiri tak menikmati kasih sayang. Itu untuk hati kering yang tadi. Dan untuk masyarakat, ini yang memang selalu saya sebutlah, kita ni masyarakat selalu sangat dibisingkan jangan jaga tepi kain orang. Tapi saya selalu sebut, dah banyak tahun dah saya sebut, kita memang kena jaga tepi kain orang. Sebab kita takkan nampak. Contoh kalau saya pakai kain kan, contohlah kalau Prof tak sebut, saya tak mungkin tak nampak. Bagi tak perasan. Tapi poin dia, jangan masuk dalam kain. Masalah masyarakat kita dekat Malaysia ini, ramai masuk dalam kain. Contoh kes viral baru ni, yang terlibat tu satu kes je, rumah tangga 2 isteri je, tapi dah satu Malaysia berkat jadi isteri yang ramai kepada orang tu. Kan? Jadi kita ni suka sangat masuk dalam kain orang. Tapi bab nak care tentang keadaan. Kalau ikutkan saya pernah sekali balik petang, dah lewat dekat-dekat nak maghrib, budak kecil bawah dalam saya rasa dalam 6-7 tahun main tepi longkang. Tepi memang longkang taklah besar, tapi kalau untuk budak boleh jatuh, bahaya. Betul. Kan? Saya memang berhenti, balik mana rumah, balik.
cuma bukanlah kata nak cerita kata saya ni prihatin, tapi nak bagi tahu itu tanggungjawab kita. Okey. Benda yang simple macam tu pun kita kena ambil berat. Bayangkan kalau contoh berlaku sesuatu. Dan saya bukan kata nak mengeji masyarakat dekat Okey. tempat kejadian, okey. Saya percaya ada yang tahu. Cumanya tak nak ambil kisah sebab kita dah faham kalau dia terlibat nanti Prof, dia nak kena pergi mahkamah, dia nak kena jadi saksi, nak turun situ sini jadi panjang kecoh. Hidup dia pula yang mungkin akan jadi kacau. Okey. So itu antara sebab kenapa masyarakat kita tega berdiam diri. Baik, dalam konteks yang sama juga saya melihat bagaimana reaksi ataupun amalan yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Saya meninjau bagaimana situasi di negara barat khususnya di Sweden dan Finland. Corporal punishment ia telah pun diharamkan begitu lama. Malahan corporal punishment perkara paling mudahlah rotan sahaja. Tidak dibenarkan di sana, tetapi kalau di Malaysia dianggap seperti biasa. Dan kadang-kadang perkara itu dianggap sebagai hujah untuk menghalalkan tindakan sehingga terlupa terhadap garis pemisah antara mengajar, mendidik dengan mendera. Dalam konteks ini bagaimana pandangan daripada Profesor Datuk? Amalan yang dianggap seperti biasa rupa-rupanya sudah jadi keadaan luar biasa hingga boleh menjadikan kepada nyawa itu diganggu-gugat. Ya, sebenarnya kita sangat kita sebenarnya masa nak mengharamkan rotan, kita ada dah buat cadangan itu. Dan dalam masa kita meminda Akta Kanak-kanak 2016, kita keluarkan hukuman rotan bagi pesalah kanak-kanak. Kita tak ada lagi. Jadi kalau seorang kanak-kanak melakukan kesalahan jenayah, dia tak dirotan, apatah lagi kalau kanak-kanak itu hanya melanggar disiplin sekolah. Bagi saya, sekolah patut mengambil perhatian. Buanglah rotan itu jauh-jauh, kerana bagi saya rotan itu tidak berjaya mendisiplin anak, tetapi menjadikan dia anak yang lebih ganas. Itu pada pandangan saya lah. Okey. Dan dari segi itu juga kita ada dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak supaya anak ini tidak melalui proses penderaan seperti itu. Jadi nak memberi garis pemisah antara disiplin dengan dera ni sangat bahaya, sebab bagi saya kalau anak itu dirotan dan ada berlaku lebam tu dah dera. Dia kalau berbekas dera. Habis macam mana yang merotan yang tidak berbekas? Sebab Rasulullah sendiri pun masa kata bercakap mengenai pukul isteri itu, dia ambil hujung serban saja. Dia kata pukullah dengan hujung serban. Kalau pukul dengan hujung serban memanglah tak berbekas. Anak juga begitu. Dan kemudiannya walaupun kita sunat menyimpan rotan di rumah, hanya untuk menjadi sesuatu menyebabkan anak rasa takut dan gerun, tetapi bukan untuk digunakan. Kalau kita tengok dalam hadis ke dalam sirah Nabi, cuba tunjuk kat saya di mana Rasulullah pernah memukul kanak-kanak. Tak ada. Jadi Rasulullah adalah selalu sebut, dia kata orang yang tidak menyayangi warga emas dan tidak menyayangi kanak-kanak, nanti Allah tak sayang kepada kamu. Jadi itulah menjadi panduan kita, dan itu sepatutnya cara kita mendidik anak, membesarkannya sehingga dia boleh menjadi ibu bapa yang lebih baik kepada anak-anak. Itu soal penderaan secara fizikal saya langsung kita lihat. Tetapi ada satu lagi penderaan yang sekarang ini semakin menjadi terkenal, eksploitasi seks yang dilakukan kepada anak-anak ini. Kes terbaru dilakukan oleh pasangan suami isteri mempertengkarkan anak mereka 13 tahun. Malahan ada satu kes juga pada September tahun lepas di Air Keroh, telah pun dijatuhkan hukuman 45 tahun 24 sebatan. Fakta kes dia menarik kerana perbuatan itu dilakukan oleh bapa kepada anak-anaknya sejak pada umur 12 tahun. Cukup lama sehingga anaknya mencecah umur 15 hingga 19 tahun. Tetapi perkara itu baru didedahkan oleh individu dalam rumah setelah bertahun-tahun melalui fasa gelap ini. Soalan saya kepada Puan Suzana, mengapa pihak yang lain di dalam rumah yang sama dan mempunyai pengetahuan tentang penderaan itu berlaku lebih memilih berdiam diri sehingga kes menjadi parah baru berani tampil ke hadapan? Baik, ini adalah satu isu yang besar sebenarnya Dini. Dan untuk kes tadi, saya yakin yang berani tampil akhirnya itu semestinya seorang ibu. Ya, seperti. Baik, ini sebenarnya kes yang juga saya sentiasa dan kerap kali alami dalam 25 tahun buat khidmat kerjaya. Okey, terlalu ramai isteri yang menjaga harga diri suami. Yang terlalu sayangkan suami sampai sanggup tutup apa juga yang suami buat, hatta terhadap anak sendiri. Dan paling penting, Prof, takut
ikut kena cerai. Dia terlalu sayangkan sangat dekat suami dia sampai dia menghalalkan apa saja yang suami dia buat. Sebab mungkin bagi dia, tak apalah, syurga aku suami aku tentukan. Suami aku buat apa pun aku ikut, aku redha. Syurgalah untuk aku. Jadi itu yang dia pegang. Sebenarnya kalau ikutkan, okey, ini benda yang memang selalu saya sebut, benda yang memang perlu diubah. Wanita khususnya ibu kena ingat. Tadi Prof dah sebut, saya pun merasa 4 orang anak Prof kan, okey. Sakitnya mengandung, sakitnya bersalin. Kenapa anak yang kita dah susah payah lahirkan ke dunia, kita nak benarkan orang lain walaupun dia adalah ayah anak kita, nak benarkan orang tu musnahkan hidup anak kita semata-mata nak jaga air muka manusia yang tak berguna. Saya memang nak menyeru sangat-sangat dekat para wanita, khususnya para ibu, tolonglah. Kalau bukan anda yang nak jaga anak anda sendiri, anda nak harapkan siapa lagi? Sebab kita ni tak payah tengok anak yang kecil. Kita sendiri yang dah tua ni, kalau kita sakit kan, siapa kita ingat Prof? Sakit mak kan? Sakit dah tu, ada suami kat sebelah pun, mak lah juga. Ingat juga mak. Jadi macam mana dengan anak yang kecil? Anak yang sedang membesar, semestinya anak itu perlukan anda sebagai ibu. Jadi tolonglah bertindak rasional. Lantak pilah jantan yang tak berguna itu. Itu yang dia bercakap. Betul. Saya memahami mudah untuk kita perkatakan sedemikian rupa berbanding kita berada di dalam situasi yang sebenar. Ya. Maka saya nak meninjau tentang situasi bagi mangsa dan individu di dalam rumah itu pula. Ya. Apabila ditekan oleh si perilaku itu pemangsa ini sebut. Kerana kalau kita lihat eksploitasi seks ini kepada mangsa berlaku bukan sahaja kepada anak, tapi kepada isteri juga. Ya. Sehingga ada isteri yang telah pun didagang dan dijual kepada rakan-rakan pemangsa ini. Dalam konteks ini, saya nak memahami kesanggupan mangsa untuk menyerahkan tubuh mereka kepada orang lain dalam keadaan paksa ini. Apakah perkiraan yang sering dialami oleh mangsa ini sehingga secara logiknya kita pasti mereka tidak sanggup. Tetapi secara realitinya ada perkara yang mengikat mereka untuk melakukan kerana pemangsa itu di dalam rumah. Pandangan daripada Profesor. Dia sebenarnya saya sebut dia sebagai sindrom isteri yang didera lah ya. Memang itu wujud, itu latar belakang psikologinya ya. Dia bermula daripada awal, dia diugut, diperlakukan sehingga kan dia takkan berani nak membuat aduan ya. Dan kita tak dapat nafikan ada juga kes-kes di mana ada mereka ini dikahwini hanya untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Ya, kita tahu sindigit banyak dan wanita-wanita ini terperangkap. Ada yang dijual oleh bapanya kepada sindigit-sindigit ini dan akhirnya dikahwinkan. Preteks isu perkahwinan yang tipu tu tinggi juga. Itu satu. Kalau tidak pun, bila dia dah kahwin, masa dia kahwin suami tu nampak normal dan sebagainya. Tapi apabila dah kahwin, suami dah mula angkat tangan, dia dah biasa kena pukul. Bila ada anak, suami kemudiannya, itu sebab tu saya selalu sebut sebagai isteri, sebagai ibu, kita ni janganlah tidur lena, nak malam-malam dia tengok suami ada kat mana, dia pergi merayap ke bilik anak ke, terutama kalau kita ada anak perempuan. Perasaan cemburu itu mesti selalu ada, mesti check ya? Sebab kita ada monster in the house, kita ada seorang yang sangat ganas dan ada kes ya yang saya tahu, dia tak cerita dekat ibunya sekian lama sebab dia ayah itu juga ugut dia. Ayah itu ugut anak sulung. Ini cerita benar. Dia kata dekat anak sulung, kalau kamu cakap kat mak, ayah akan buat pula pada adik. Bawah dia ada 2 lagi adik perempuan. Jadi anak itu sangat takut. Mula-mula digula-gulakan sebagai, ni ayah sayang kat kamu, inilah cara, dan ayah apa-apa kamu nak ayah akan bagi. Ini ayah yang bagi saya manusia yang binatang yang bertopengkan manusia ya. Jadi dari segi itu psikologinya, dan wanita yang mengalami isu sumbang mahram ini, terutama dilakukan oleh suami dia, dia mengambil sikap menutup mata. Menutup mata tu maknanya dia tak nampak apa yang dia tak tahu, dia tak perlu tahu, dan dia takkan. Dan bila anak mengadu kepada dia, saya juga ada menemu bual anak-anak di Hendigeni, anak-anak yang menjadi mangsa ini, dia kata saya mengadu kat mak kata kamu ni yang jahat. Dan ibu yang suaminya suka kepada anak ini merasa cemburu. Kenapa? Dan dia menyalahkan diri dia. Dia tak melayan suami dengan baik, dia mungkin tak cukup cantik dah.
bagi saya ini adalah semua ini adalah isu mental stres yang ada ataupun isu-isu sakit mental yang ada kepada wanita ini, dan wanita ini perlu dibantu. Bagi saya, kalau anak dah pergi kat mak, tak ada siapa nak, mak tidak ambil peduli, dia kena pergi kepada mak saudara, pergi kepada jiran tetangga, dan kita perlu ada kaum keluarga yang mengambil perhatian. Kalau dalam rumah tu perkara tu tak dapat diselesaikan, orang lain perlu bantu anak ini. Baik, kita nak membantu wanita-wanita ini, dan salah satu cara untuk membantu mereka adalah mengenal pasti tanda-tanda manusia yang sudah mula keluar tanduk. Dan kita nak tahu tentang perkara ini, bagaimana kita analisis simptom-simptom manusia yang bakal keluar tanduk ini. Saya akan tanyakan kepada Puan Suzana semuanya dalam analisis. Baik, kita nak mengenal pasti predator-predator yang berada di rumah ini, monster-monster yang berada di rumah ini. Sebelum taring itu keluar lebih panjang, tanduk itu lebih tinggi, kita nak ninjau dulu apakah tanda-tanda yang ataupun simptom-simptom yang boleh untuk dilihat supaya ada langkah awal diambil, khususnya kepada ibu bapa di rumah ataupun ibu di rumah itu sendiri. Soal ini saya nak ajukan kepada Puan Suzana, bagaimana kita nak menilai di awal itu supaya kita ada langkah awal, supaya kita tahu ini sudah mula tanda-tanda ke arah perkara yang tidak baik akan berlaku. Baik, yang pertama sekali, kena kenal pasti habit lelaki-lelaki ada dalam rumah. Sebab dalam kebanyakan kes hari ini, terlalu ramai wanita, terlalu ramai isteri dan juga ibu yang memang tahu suami dia adalah peminat tegar laman porno. Dan bagi dia orang, benda ni tak ada masalah. Tak ada apa pun, okey je. Okey, selagi tak terlibat dengan wanita lain mungkin, ataupun selagi tak kahwin lain, maka mereka menghalalkan. Sedangkan kalau ikutkan, itu adalah petanda-petanda awal wujudnya yang tak betul dalam rumah. Sebab kalau mereka ataupun lelaki yang terlibat dengan habit yang buruk semacam ini, bukan setakat dia boleh kacau hubungan dengan isteri, dengan pasangan, tapi dia boleh menjadikan pelaku tadi ada minat yang tak betul. Dia akan minat kepada kanak-kanak mungkin berdasarkan apa yang dia tonton. Dan ketika inilah anak-anak dalam rumah tadi boleh jadi mangsa. Jadi para wanita, para isteri, kalau suami anda ada habit untuk tengok yang tak elok, laman-laman yang tak elok ni, even kalau contoh tak jumpa lagi pula laman-laman, tapi ada je lah duk tengok gambar-gambar seksi. Sekarang ni tambah-tambah kat media sosial pun mudah buka je tiba-tiba jojol sana sini kan. So yang kalau itu pun minat dia, tu pun dah ada tanda-tandanya. Jadi itu permulaan. Kemudian yang kedua, untuk tahu juga, pertama sekali anda kena tahu hak anda. Hak anda sebagai wanita, hak anda sebagai isteri, hak anda sebagai anak juga sebenarnya. Kadang-kadang ada permintaan yang melampau. Contoh, saya pernah kendalikan kes awal tahun ni, hari ni baru 13 hari Prof. Kes awal tahun ni macam mana seorang wanita menceritakan tentang suami yang minta dia buat hubungan dengan lelaki lain. Sebab si suami sebut, abang lebih terangsang kalau tengok ayang berhubungan dengan lelaki lain. Dan si wanita tadi, atas ketaatan Prof, bagi dia, saya ikut kasut sebab saya nak jadi isteri yang taat. Sebab tu sebut tadi, kena tahu hak anda. Kena tahu setakat mana kalau isteri wajib taat kepada suami. Dan kena ingat, dalam hukum syariat, bukan semua yang suami suruh, bukan semua yang suami larang tu wajib anda ikut. Jadi kalau yang anda disuruh itu adalah perkara yang melanggar hak anda, ataupun paling tidaklah moral masyarakat, kok bodoh sangat pun kau tak tahu hukum kan, minta maaf cakap, takkan kau tak boleh bayangkan suami suruh kau tidur dengan lelaki lain, takkah dah macam melacurkan diri. Jadi benda yang memang tak wajar, yang tak logik. Sebab tu anda, bukan setakat pelaku kita dah kenal, tapi anda sendiri kena alert, kena prihatin apa yang sebenarnya boleh dengan tak boleh. Saya macam hilang dah soalan seterusnya sebab Terlupa tidak boleh diterima di akal langsung. Apa perkiraan lelaki seperti ini? Soalan inilah saya lontar kepada Profesor Datuk. Dalam kotak fikiran seorang lelaki ini, apa sebenarnya dimahukan? Walaupun saya seorang lelaki, saya tanya kepada seorang wanita, tapi saya nak bertanya dalam konteks melihat sudut pandang wanita melihat kepada lelaki.
apa lelaki sebenarnya mahukan dalam kehidupan mereka sebagai individu yang pernah bersama seorang lelaki berapa puluh tahun, yang sudah berkahwin, saya masih lagi belum, tetapi apa sebenarnya lelaki ini mahukan sehingga sanggup tindakan seperti itu dilakukan? Tapi sebenarnya dalam kes yang disebutkan tu tadi, lelaki tu ada masalah. Ya. Kita kena ingat kalau dia seorang yang ada keinginan yang pelik, bagi saya pelik lah. Sebab dia bukan normal. Bila keinginan itu tidak normal, maka dia bukan lelaki yang sepatutnya tidaklah menjadi suami. Sebab mana ada suami kalau dia dengar isteri dia berlaku curang pun kalau tak ditalaknya isteri itu, saya tak tahulah, dia bukan seorang lelaki lah, dia akan jadi marah ya, dan merasa cemburu. Ini kan pula sebagai suami dia suruh isteri dia tidur dengan orang untuk dia mempunyai nafsu terhadap isterinya. Ini perkara yang bagi saya perkara gila. Tetapi perkara gila seperti inilah yang berlaku dalam zaman milenial ni. Saya tak tahu, mungkin betul kata Puan Suzana, banyaknya menonton porno, dan juga cara berfikir anak-anak kita hari ini, pasangan-pasangan hari ini. Ada juga yang merasakan, mungkin kalau kita mengadakan hubungan seks ramai-ramai, seorang lelaki dengan 2-3 perempuan, ada some merasakan, itu apa salahnya kalau saya kahwin dengan semua perempuan ni, saya ada 4 orang isteri, saya nak buat seks serentak dengan 4 orang isteri. Tetapi sebenarnya perkara itu tidak sepatutnya berlaku, kerana setiap isteri itu patut ada rumahnya dan ada gilirannya. Dalam isu perkahwinan sendiri pun tak wujud perkara seperti itu. Jadi bagi saya, mereka ini ada benda rosak ke atas, dan itu perlulah diubati. Yang mereka seperti ini perlu diubati. Dan saya juga, bagi saya macam pedofil, orang laki-laki yang suka kepada kanak-kanak bawah umur 5 tahun, itu adalah satu penyakit yang perlu diubati. Dan kita tahu banyak kajian menyebut bahawa pedofil ni tak payah masukkan dia ke dalam penjara, buanglah kuncinya keluar, sebab dia susah nak dipulihkan. Jadi isu seperti ini kita perlu ambil perhatian. Kalau dah memang masa kita kahwin tu, kita mungkin tak tahu perangai dia, ya. Dan kebanyakan generasi kita hari ini kadang-kadang sebelum kahwin dah cuba seks, ya. Bila dah cuba seks, bila dia kahwin tu, dia perlukan aktiviti-aktiviti yang lain supaya dia boleh merangsang aktiviti seks tersebut. Jadi ini saya rasa menjadi masalah. So kita perlu mengambil perhatiannya. Sebagai isteri, kau nampak perangai suami dan nampak pelik dan sedemikian, ambillah tindakan segera. Dan dalam konteks ini juga saya melihat bagaimana undang-undang melatari situasi semasa sehingga tidak ada ketakutan seolah-olah oleh si pelaku ini. Kita ada Akta Kanak-Kanak dipindir 2017 dan dipindir terakhir 2021. Atas kertas memang cantik undang-undang tersebut, cantik hukumannya, penjaranya dan sebagainya. Tetapi pelaksanaannya itu bagaimana? Dalam masa yang sama, adakah wujud lompong sehingga kan si perilaku ini seolah-olah melihat di dunia ini tidak ada undang-undang yang mereka perlu takuti? Pandangan daripada Puan Susana. Baik, dia kalau ikutkan undang-undang tu, kita dah cuba berikan yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku. Cuma mungkin daripada aspek untuk penghakiman. Sebab bukannya contoh kalau kata dah tertuduh je terus kena hukum. Dia ada peringkat-peringkat untuk bawa ke perbicaraan, pembuktian, dan mungkin yang biasa jadi isu adalah kelemahan ketika membuktikan fakta kes. Jadi bila fakta kes tak boleh dibuktikan, contoh tak ada isu-isu penderaan yang betul sahih orang tu yang buat, ataupun kalau kes seks sosial tak ada bukti yang melibatkan memang nampak dengan jelas ataupun fakta yang memang membantu untuk disabitkan kesalahan tersebut, maka pelaku tadi terlepas. Dan satu keadaan juga macam sebut tadilah, ramai yang tak nak tampil ke depan untuk jadi saksi. Jadi bila masalah untuk mencabitkan apa-apa kesalahan, maka itulah juga menyebabkan pelaku-pelaku ini terlepas. Jadinya kalau contoh katakanlah siapa-siapa, ini sebenarnya melibatkan banyak pihak ini. Mereka yang menjadi mangsa, mereka yang menjaga mangsa, ahli masyarakat juga sebenarnya. Kalau kata ada wujudnya kerjasama, insya-Allah bila boleh diatasi dengan menggunakan undang-undang, barulah boleh kita nak cuba kurangkan, benteras masalah ni. Tapi kalau contoh kata nak disabitkan tu, dia tak rasa apa, dia
Tak boleh. Tak ada saksi yang buat. Contoh macam yang Prof sebut tadi kan. Kalau kata berlaku dekat rumah, mak tidur mati. Tak ada saksi nak buat. Kan? Kemudian bila bawa pergi anak tu pula untuk cek semua, tak ada bukti fizikal yang boleh dikaitkan. Jadi, bila kes tu tak boleh dibawa untuk menghukum pesalah tadi, itu yang menjadi masalah. Baik, mungkin dalam keadaan sama ada satu pembaharuan akan dilakukan dan ianya telah pun dinyatakan dengan jelas secara prinsip dilakukan oleh kerajaan terkini. Datuk Nancy Shukri memaklumkan bahawasanya Kabinet secara prinsip bersetuju untuk menubuhkan jabatan institusi khas bagi kanak-kanak tersebut. Cuma dalam konteks penubuhan ini saya tidak mahu ia sekadar tertubuh begitu saja. Ada pejabat, ada individu, ada staf bayar gaji bulan-bulan. Tetapi hasilnya tidak ada. Kita tidak mahu seperti itu. Maka dalam konteks penubuhan seperti ini, apakah key point utama yang perlu diberi perhatian agar penubuhan jabatan suatu hari nanti ia tidak sia-sia dan tidak bertindan dengan jabatan-jabatan lain yang telah bertubuh dalam konteks ini. Pandangan daripada Profesor Dato'. Cuma sebelum saya jawab soalan itu, saya nak tambah sikit lah. Sebenarnya kalau isu keganasan seksual terhadap kanak-kanak ni, kita dah ada Akta Keganasan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Betul. Dan baru-baru ini yang berhormat Datuk Seri Azalina, kita memang nak meminda dan menambah baik akta tersebut, dan juga akta keterangan akta keterangan kanak-kanak itu juga hendak kita tambah baik kerana ada kelompangan dan yang mana menyebabkan kes-kes ini kadang-kadang tak dapat dituduh ataupun tidak dapat menyabitkan pesalah. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah kalau di bawah akta keganasan seksual terhadap kanak-kanak, kalau berlakunya semua mahram dan sebagainya itu, keterangan kanak-kanak tak perlu disokong sekarang ni. Mengikut akta itu, dia tak perlu dah cari orang nak tak perlu collaborator. Ini satu revolusi yang dilakukan. Itu memang dah ada. Nah, walau bagaimanapun, bila pergi mahkamah, kadang-kadang keputusan hakim mahkamah session itu diterbalikkan oleh hakim mahkamah tinggi atas asas bahawa takkan you nak rely, sejauh mana you nak rely ataupun nak menerima keterangan kanak-kanak itu tanpa disokong oleh orang lain. Itu saya rasa perlu ada penambahbaikan. Jadi yang berhormat Datuk Nancy juga memaklumkan kita nak menubuhkan jabatan kanak-kanak ataupun agensi. Ini sebenarnya dah lama. Kita memang minta, saya semasa menjadi Pesuruhjaya Kanak-kanak dan juga banyak NGO dan aktivis kanak-kanak meminta supaya kerajaan menubuhkan satu jabatan atau agensi khas untuk melihat isu kanak-kanak. Kenapa? Buat masa ini kanak-kanak letak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat jaga warga emas, jaga OKU, jaga geladangan, bagi bekalan makanan masa banjir, masa PKP dan sebagainya. Jadi bagi kita nak satu jabatan khas, dan jabatan ini link. Kerana kanak-kanak ni dia bukan Kementerian Wanita saja, Kementerian Pendidikan, Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri sebab isu polis, immigration, belia dan sukan, dan baru ni kita tahu isu-isu yang berkaitan dengan kanak ni, even perumahan to a certain extent. Jadi dia melibatkan banyak kementerian. Kita mesti ada satu agensi yang koordinate. Tak mahu kalau nak pergi kepada kementerian yang lain, yang tu kita kena kontak dia, kita kena buat surat. Itu akan melambatkan proses. Jadi bagi saya, cadangan kerajaan nak menubuhkan kementerian ini sangat kita alu-alukan, dan kita berharap banyak isu kanak-kanak ini dapat kita selesaikan dan dapat kita fokus secara jitu dan menambah baik apa yang kita ada. Baik, dalam perbincangan ini saya tidak mahu hanya melihat kepada si pelaku yang perlu untuk kita tangani, tetapi kita perlu tangani juga mangsa yang punya trauma tersebut, dan kita mahu membantu mereka supaya dapat dipulihkan selepas ini. Semuanya perbincangan dalam analisis. Baik, kita masih lagi bercakap soal bagaimana situasi darah daging ini yang akhirnya memakan diri antara satu sama lain. Dan kali ini saya nak bergerak bagaimana kita nak menyantuni anak-anak yang sudah pun menjadi mangsa ini. Saya nak bergerak dulu kepada Puan Suzana. Puan Suzana, ceritakan kepada kita kesan langsung yang diterima oleh anak-anak ini apabila menjadi mangsa. Bagaimanakah situasi mereka untuk pulih? Mudah ataupun sukar? Baik, sebenarnya mudah atau sukar tu bergantung kepada cara anak-anak tu dilayan selepas kejadian. Sebab tu kalau ikutkan, mereka ataupun anak-anak yang menjadi mangsa ni sepatutnya diberikan perhatian yang sewajarnya, yang memang berlebih-lebih lagi, dan mesti yakinkan anak-anak ini kejadian yang berlaku bukan salah mereka.
Sebab kita bimbang kalau mereka dipersalahkan, contohlah katakanlah kan terlibatkan sumbang mahram ke apa, adalah menyalahkan, jadi dia akan lebih payah nak hidup. Jadi kita kena yakinkan anak ni apa yang berlaku bukan salah dia. Itu satu. Yang kedua, kita kena yakinkan anak-anak ni yang dia masih ada masa depan yang lebih cerah. Dengan syarat dia teruskan kehidupan. Memang takkan boleh lupa kita jatuh longkang pun teringat kan, tambah-tambah benda yang hitam macam tu, okey. Jadi kita kena yakinkan dia masih ada masa depan dan dia kena yakin insya-Allah kehidupan dia akan jadi lebih baik kalau dia yakin dan percaya dengan diri sendiri. Jadi bila keyakinan tu wujud, kena tanamkan dalam diri dia, insya-Allah dia akan ada kekuatan untuk teruskan kehidupan lah. Dan yang ketiga, mesti ada sokongan yang kuat daripada orang sekeliling. Sebab mereka yang menjadi mangsa ini biasanya memang akan fobia, akan trauma dan akan overstress. Tambah-tambah kalau dia duduk sunyi-sunyi seorang-seorang kan Prof, kita ingat. Jadi kalau contoh kata kita biarkan dia melayan perasaan dia, dia akan layan emosi dia, akan boleh menjahanamkan kehidupan dia. Jadi kena elakkan untuk dia berseorangan, kena sokongan yang kuat, okey, dan kena letakkan juga, minta untuk dia plan apa yang dia dah buat ke depan. Kalau contoh katakanlah budak tu masih belajar, tak apa yang dia minat kan. Biar dia fokus kepada masa depan dia. Dan untuk yang Muslim khususnya, memang kita kena ikatkan dengan dia, kena yakin apa yang berlaku qada Allah, takdir Allah, tapi Allah takkan aniaya dia juga, terutama anak-anak ini kan. Dan kena yakin apa juga yang Allah takdirkan tu ada hikmah dia, dan kena percaya juga Allah tetap sayangkan dia. Dan kalau keyakinan itu wujud, insya-Allah dia boleh bina balik kehidupan dia. Baik, itu sokongan kita boleh berikan kepada anak-anak ini dalam konteks sebagai individu ataupun mereka yang berada di samping mereka. Tetapi dalam konteks soal keperluan dilakukan oleh dasar-dasar sedia ada, perundangannya, saya nak bertanya kepada Profesor Datuk. Di awal tadi kita bercakap bagaimana strategi yang digunakan oleh sekarang ini bila ada kes seorang anak itu tidak ada penjaganya, kaedah dilakukan lebih kepada kekeluargaan supaya lebih diikat rasa keluarga itu. Adakah sudah tiba masanya dengan kes yang berlaku baru-baru ini kita beralih bagaimana strategi dilakukan di negara barat, yang mana mereka lebih mengutamakan bila mana ada anak-anak tersebut tidak ada penjaga, pihak Jabatan Kebajikan itulah merupakan orang pertama yang akan datang mengambil. Walaupun ada ahli keluarga terpaksa melalui banyak sangat saringan, sangat sukar untuk mereka. Sehingga kan mereka ni takut kalau ada sedikit sahaja masalah mereka lakukan, sekiranya mereka gagal mendapat penjagaan. Adakah kita sudah perlu beralih ke arah itu? Sebenarnya undang-undang kita sedemikian, sama dengan yang ada di luar negara. Kalau kanak-kanak itu diselamatkan, tempat pertama dia mestilah rumah kebajikan yang kita ada. Tetapi kerana kita menggunakan dasar bahawa keutamaan kita beri supaya anak itu rasa hidup dalam keluarga, dia tak semestinya kalau nak bagi kepada keluarga terdekat. Kalau ada ibu pelihara, ya, foster parent yang sudi untuk mengambil anak itu, dia boleh pelihara anak tersebut dan memberi dia masa depan yang lebih baik. Itu boleh berlaku. Dan yang cuma saya rasa kita perlu perkasakan ialah kuasa pelindung ini. Sebab apabila anak itu diselamatkan oleh pelindung punya kuasa untuk bawa dia pergi hospital, buat laporan polis dan jaga anak itu supaya dia berada dalam selamat. Jadi bila keadaan itu berlaku, kita nak pastikan bahawa siapa pun yang akan menjaga anak itu tahu pelindung akan datang buat pemantauan anak itu okey ke tidak. Dan satu lagi ialah bagi mangsa dera, tak kira fizikal, mental ataupun seksual, semua kanak-kanak ini mesti diberikan bantuan kaunseling dan psikiatrik secara berkala. Sebab saya dapati bahawa ada anak yang diselamatkan, diletakkan di rumah kebajikan. Di rumah kebajikan ada pegawai kaunselingnya, tetapi dia seolah-olah kalau anak tu nak jumpa dia boleh, tetapi anak ini kalau dia penderaan itu lama, ya, dia macam memerap perasaan, tak siapa dia nak cakap. Dan bagi saya pernah bercakap dengan seorang mangsa rogol, mangsa rogol ni dia seorang kanak-kanak, dan masa dia dirogol tu mungkin umur dia 14 tahun begitu. Dan bila dia dirogol itu,
mungkin tak ada orang sebab saya jumpa dia di penjara sebab dia melahirkan anak tak sah taraf hasil daripada rogol itu. Dan kemudiannya mungkin tak ada siapa nak tanya. Bila saya bertanya, masa dia cerita tu dia masih menggigil dan berketar-ketar dan menangis. Saya kata, tak ada ke kamu tak pernah cerita ke kepada sesiapa? Dia kata tak, sebab bila dia pergi sekolah dan cikgu bagi tahu bapak dia bahawa dia mengandung, bapak dia rotan dia lagi. Bapak dia kata, kamu buat jahat dengan siapa? Sedangkan dia tak tahu pun apa yang berlaku bila dia dirogol. Dia macam delete ya. Kita ni ada satu sistem perlindungan dalam otak kita. Kita nak lupakan perkara tu. So dia tak ingat apa yang berlaku. Dan itu bagi saya sesuatu yang anak ini perlu dibantu. Sama juga dengan kes-kes anak lelaki yang diliwat pada usia yang kecil. Dia tak boleh hidup. Saya pernah mendengar kita buat perbincangan dengan seorang lelaki yang umur 30 lebih yang diliwat pada usia kecil. Masa dia bercerita, dia masih menggetar dan dia kata dia tak boleh lupakan insiden itu sampai, dan dia dah cuba bunuh diri 3 kali. Jadi di mana kita perlulah membantu. Kita ada pegawai-pegawai kaunseling, kita perlu perbanyakkan, kita buat hub-hub tertentu supaya anak-anak ni boleh pergi dan mendapat bantuan. Dan kalau dia mangsa yang diselamatkan, dia mesti diberi kaunseling dan secretary help secara berkala. Baik, di penghujung ini ringkas saja 30 saat bagi kedua-duanya. Ini saya mahu amaran diberikan kepada mangsa monster di rumah tersebut. Apa yang dikatakan kepada monster-monster yang masih sekarang ini selamat, tapi nanti akan ada satu perkara yang akan mereka terima. Kedua-duanya, Puan dahulu, silakan. Baik, untuk anda yang melakukan masalah ini, kena ingatlah, mungkin hari anda belum tiba, tapi saya lebih fokus kepada mangsa. Untuk menjatuhkan pemangsa anda, anda kena bertindak. Sekecil-kecil usaha anda mesti bertindak, sebab hanya dengan tindakan anda baru pemangsa anda akan rosak, akan jatuh. Bagaimana, Prof? Bagi saya, kita perlu empower, perlu memberikan semangat yang kuat kepada semua mangsa untuk tampil ke hadapan, dan bila dia tampil ke hadapan, orang yang dia maklumkan kes itu perlu memberi bantuan dengan segera. Dan janganlah kata saya tak nak masuk campur. Dan ini saya rasa terutamanya biasanya kanak-kanak ini akan mengadu pada guru, pada mak saudara. Jadi bantulah, dan saya rasa perkara ini akan, dan bagi saya, bagi monster yang ada di rumah itu, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh ke bumi juga. Kalau tidak di dunia, di akhirat akan tetap menerima akibat. Baik, terima kasih atas perbincangan dan juga buah fikiran kepada kedudunya, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, juga Puan Suzana Ghazali. Satu topik yang cukup baik untuk kita bincangkan bersama. Harap-harap ada kesan diberikan kepada mereka menjadi monster ini dan juga kepada bangsa untuk tampil ke hadapan untuk menyelesaikan perkara ini. Baiklah saudara, tiada nilai yang boleh untuk kita letak apabila pada harga tentang nyawa, dan begitu juga dengan nilai pada harga sebuah tali persaudaraan, khususnya yang terkait dengan darah daging, kerana dengan nilai harga ini juga kedua-duanya berada di tempat yang sama. Yang perlu untuk kita lihat bahawasanya soal harga itu dalam keadaan sama ada perbezaannya, kerana usah kita butakan dengan fakta hubungan darah daging jika akhirnya yang menggelapkan itu nanti adalah nyawa dan juga masa hadapan. Benar, mereka itu barangkali bapa, ibu maupun adik-beradik, tetapi itu bukan hujah untuk menghalalkan segala-galanya. Buat yang punya kuasa, kemajuan harus bermula daripada institusi sosial. Letaklah individu yang paling tepat pada tempatnya untuk menggembeling segala peluh mentamadunkan manusia. Buat ibu dan bapa, sesungguhnya pada setiap saat dan detik akan terhitung kepada kamu tentang amanah dan juga tanggungjawab yang dibebankan untuk digalas dengan penuh tertib dan kesempurnaan. Dan buat kita pula, rumahku syurgaku itu bukan satu mimpi fantasi. Ia adalah realiti. Tetapi realiti itu bermula daripada kita sendiri. Carilah ilmu kekeluargaan, tak lelah, tak berhenti untuk syurga yang kekal abadi. Saya Dina Syed Salim menutup kira analisis minggu ini. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia.